terkeji. Saya ni sedih juga. Bila saya sedih, ubat saya nangis. Nangis pada Allah. Kata-kata yang baik dan juga keampunan dan kemaafan itu lebih baik. Dalam situasi sekarang ni, aku bagi korang 5 saat untuk korang fikir yang mana ustaz yang lebih betul dalam keadaan sekarang, antara ustaz yang ni ataupun ustaz yang ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dalam beberapa hari ni, ada beberapa orang yang invite aku dalam grup Facebook untuk memilih antara Ustaz Abilio ataupun Ustaz Abu Syafiq. Kita sebagai netizen, kita kena fikir apa kesan dalam agama apabila kita buat macam ni. Okay? Ustaz tu tak bagus, ustaz ni tak bagus, ustaz ni lebih bagus, ustaz ni lebih baik. Sedangkan diri kita pun tak pernah hadir di masjid untuk mendengar majlis ilmu. Kadang-kadang kita tengok YouTube, ada orang ramai yang tengok YouTube. Bila tengok YouTube, ada ceramah, laju-laju dia scroll. Tengok Facebook, ada ceramah, laju-laju scroll. Tengok, oh apa ni, benda yang dia minat, dia akan tengok lebih lama daripada ceramah agama. Tapi bila ada isu-isu macam ni, oh ustaz ni apalah, ustaz ni apalah, ustaz ni apalah. Ada aku tengok dalam satu page, dalam page tu ada bukan Muslim dan dia komen bahagian-bahagian macam ni. Mungkin dia komen dari segi kemanusiaan. Pada aku inilah dah antara dah masuk soal agama. Sebab apa? Netizen akan chop ustaz tu, ustaz ni, ustaz ni. Dia tak kata bahagian tadi. Dia terlupa dah bahagian tadi. Bahagian mana? Bahagian sumbangan. Dia dah masuk dah. Apalah ustaz ni, apalah ustaz ni. Dan kita netizen kena tengok kesan yang lain. Contoh, ada ramai lagi yang bukan Muslim. Bila dia orang tengok keadaan kita macam ni sekarang ni, bila dia orang tengok, tengok kita tak payah buat apa, Islam dah bergaduh sama sendiri. Benda macam ni pun nak bergaduh, benda macam ni nak bergaduh. Settle dah lah. Ada seorang bukan Muslim jumpa aku dan dia minat sejarah dulu, sejarah Islam, sejarah apa-apa pun dia suka baca. Dan bila dia tengok dalam keadaan sekarang, dia kata seorang ustaz pun dia orang nak bagi hentam. Kalau boleh hentam, bagi jatuh. Kalau masuk penjara, masuk penjara. Ustaz tu masuk penjara, ustaz ni penjara, semua ustaz masuk penjara. Dan bagaimana kita nak memerintah dunia ni seperti zaman kegemilangan Islam dahulu? Bagaimana kita nak memerintah zaman Uthmaniyah? Memang hebat zaman tu, satu dunia. Dalam isu ni jangan ajak aku untuk condemn orang ni. Adakah puasa kita dalam keadaan okey? Cuba kita fikir. Berapa juzuk dah kita baca dalam masa 2 hari puasa ni? Cuba kita fikir. Dalam berapa banyak kita dah buat ibadah dalam 2 hari puasa ni? Cuba kita fikir. Tapi kita sibuk dengan benda-benda macam ni. Tapi sedangkan kita punya buku catatan amal kita tak pernah berfikir. Sebagai contoh, kita bukan dalam bidang agama. Kita sebagai pembuat sos cili. Dan kita nak condemn orang buat kicap. Apa kicap ni? Apa tak pedas langsung? Warna pun warna hitam. Cuba kau tengok aku buat ni, sos cili. Warna merah, cantik, sedap. Ada manis sikit, ada pedas sikit. Dalam masa sama, kicap pun nak komplain dengan orang sos. Apa warna merah? Ni kicap ni power, tak payah pedas-pedas, biasa-biasa je. Cuba kita fikir, benda macam ni je. Jadi, bila kita bukan dalam bidang ni, kita sesekali untuk komplain itu, komplain ini. Kita fikir, adakah ibadah kita cukup untuk tampung kita di padang mahsyar? Adakah ibadah dalam dunia ni yang kita buat ni, adakah boleh tampung untuk meniti siratal mustaqim? Dalam bulan Ramadan ni, adakah kita sempat minta maaf kepada orang yang kita mengeji? Contoh, kita mengeji Ustaz Abilio, dia itu salah, ini salah, apa semua salah. Andai kata kita mengeji Ustaz Abu Syafiq ini salah, itu salah, itu ni, apa semua. Adakah kita sempat minta maaf dekat dia orang bila kita mengeji dia orang? Adakah kita sempat sebelum kita mati untuk minta maaf? Andai kata dia orang tak maafkan kita tersangkut di akhirat. Ingat tuan-tuan, dosa dengan Allah Ta'ala kita boleh minta ampun. Apabila dosa dengan manusia, jangan sesekali kita rasa benda ni ringan. Kerana apa? Kerana kita di padang mahsyar kita akan merangkak mencari orang yang mengeji dia, kita fitnah dia, kita hina dia di dunia lagi. Bila kita padang mahsyar, masa tu kita merangkak mencari mereka untuk kita minta maaf. Masa tu mungkin kita tak sempat untuk minta maaf. Allah, dalam bulan puasa ni kita elakkan apa yang ada dalam yang berlaku pada dunia sekarang. Lagi-lagi melibatkan dengan agama, yang lagi-lagi melibatkan title yang melibatkan agama. Jangan sesekali kita guna otak semata-mata, logik yang semata-mata. Memang Allah Ta'ala bagi kita akal untuk berfikir, tapi kena ingat kita berfikir menggunakan ilmu.
Jika kita tidak ada ilmu, jangan sesekali kita hentam. Aku tak ada kata orang ni salah, orang ni betul. Orang ni salah, orang ni betul. Masing-masing ada betul. Ustaz Bik Liu bagus. Pada aku respect dia. Aku tak boleh buat macam dia. Ustaz Abu Syafiq, dia ada kelebihan dia dalam agama. Kalau korang boleh tonton satu video dia tentang satu orang pondan membuat umrah dan memakai pakaian wanita, sedangkan dia lelaki. Dan aku tengok komen dia, masa tu semua sokong dia. Tapi bila isu ni, kenapa korang tak boleh nak sokong dia? Sebab apa? Sebab dia tak kena dengan logik akal kita. Dan kita tak ada ilmu untuk bahagian tu. Lebih baik kita diam daripada kita berkata-kata benda ni salah. Ingat tuan-tuan, jadi kita sama-samalah untuk bulan Ramadan ni, kita target dalam Ramadan ni, kita nak khatam Quran paling kurang sekali. Dapat 2 kali, Alhamdulillah. Lebih banyak, lebih bagus. Setakat tu je. Okey, kita takkan dapat tangkas melainkan kita berseni. Okey, Assalamualaikum.